Menebarkan fikiran mencari motif dan objektif, merentasi masa silam kegemilangan. Tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bersama lagi dalam rancangan mingguan Taman Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur. Dan seperti biasa, tetamu undangan kita Dr. Muhammad Rofa Ismail dari Universiti Putra Malaysia. Selamat datang ke studio, Doktor. Apa khabar? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Minggu ni kita masih lagi tentang arkeologi, Doktor. Ya. Dan minggu ni boleh Doktor ceritakan pula kesan arkeologi di sekitar Laut Mati yang dikaitkan pula dengan kisah Nabi Lut alaihi salam. Ya, benar. Terima kasih sebab kisah Nabi Lut dengan Laut Mati ini cukup menarik kalau kita perhatikan sejak pada dulu sampai sekarang. Nabi Lut inilah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim telah berada di Palestin, menjadikan Palestin sebagai kawasan dakwahnya, penyampaian mesej kerasulannya dan juga kawasan-kawasan di sekitar. Manakala Nabi Lut ini dia adalah pengembara, dia adalah penternak dan kambingnya cukup banyak. Lalu dia meminta izin kepada bapa saudaranya Nabi Ibrahim AS ke kawasan di utara Jordan, di kawasan Laut Mati, yang kemudiannya dia menetap di kawasan Tasik hujung di selatannya, dan satu kawasan yang bernama Sodom dan juga nama Gomorrah, dua bandar di situ. Lalu dia membawa kambingnya yang banyak di situ dan dia diutuskan menjadi rasul kepada penduduk sekian. Dan kita tahu bahawa sejarah ini penduduk kaum ini mempunyai satu tabiat yang luar tabi'i. Mereka mengamalkan homoseks. Dan inilah masyarakat pertama di dunia yang mengalami ataupun yang menjadikan amalan ini sebagai amalan harian mereka. Dan mereka mengadakan kelab tertentu yang mereka ada bangunan tertentu, ada di situ tempat mandinya, dan mereka melakukan perkara yang keji itu dalam kawasan tersebut. Dan mereka sangat tertarik dengan pemuda-pemuda yang cantik, yang handsome, dan setiap pemuda mereka lakukan perkara yang keji tersebut, dan ini dilarang oleh Nabi Lut. Tapi mereka tidak pernah membenarkan Nabi Lut, sehingga yang beriman dengan Nabi Lut tidak ada seorang pun selain daripada keluarganya sendiri. Kemudian datanglah malaikat, datang ke Palestin kepada Nabi Ibrahim, membawa berita bahawa Nabi Ishak akan dilahirkan. Dan pada masa yang sama, malaikat membawa berita bahawa kedatangan mereka ialah untuk memusnahkan bangsa kaum Lut yang mengerjakan perbuatan yang keji tersebut. Dan kita tahu dah ceritanya cukup menarik. Nabi Ibrahim telah, apabila sahaja tamu itu sampai ke rumah dia, sebuah kemah saja, Nabi Ibrahim duduk di kemah saja. Dan apabila sampai tetamu dia tidak kenal siapa, rupa-rupanya malaikat Jibril dan Mikail datang, dan dia segera mengambil seekor lembu jantan yang sangat gemuk, disembelih, disalai dan dibuat barbecue. Kemudian segera dibawa kepada malaikat. Malaikat tidak makan, sebab malaikat tidak pernah makan makanan seperti manusia. Dan hairanlah Nabi Ibrahim, kenapakah tidak makan? Lalu malaikat membuat dialog yang menarik. Dia kata, saya tidak makan sebab saya tidak boleh makan percuma. Saya tak, sebenarnya malaikat tidak makan, tetapi dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ini cerita ni saya pungut daripada tafsir Al-Qurtubi. Lalu kata malaikat, kami tidak makan kecuali kami bayar. Kata Nabi Ibrahim, bayaran cukup mudah, mulailah dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Maka malaikat ini berbisik antara satu sama lain. Dia kata patutlah Allah mengambil orang ini menjadi kekasihnya. Patutlah, dia kata, Allah sendiri yang memilih Ibrahim sebagai Khalilullah, sebab cukup cantik jawapannya bila tidak ada apa-apa, dan dia sangat memuliakan tetamu bukan kerana apa sebab. Dia tak kenal siapa yang datang, dia tak bertanya siapa. Kemudian dia sembelih lembu dan beri makan tetamu, memuliakan tetamu. Dan tradisi ini diikuti oleh bangsa Arab sampai pada zaman kelahiran Rasulullah. Walaupun mereka jahiliah, tetapi amalan ini mereka sentiasa menjaga. Apabila tetamu datang ke kawasan mereka, mereka tak tanya selama 3 hari. Mereka akan memberikan segala kemudahan yang ada, makan apa yang mereka makan, beri tempat bermalam. Hari yang ketiga baru mereka tanya, tuan nak ke mana? Alangkah kecantiknya bangsa Arab yang sangat memuliakan tetamu yang sudah hilang di zaman moden ini. Dalam kisah Nabi Lut tadi, maka malaikat tadi mengatakan, kami datang, kami adalah malaikat
utusan Allah datang untuk memusnahkan bangsa Lut, kaum Lut. Kata Ibrahim, di situ ada Lut yang beriman, apakah akan dimusnahkan? Kata malaikat, kami lebih tahu siapa yang ada di situ, tetapi mereka telah sampai urusan ilahi bahawa mereka harus dimusnahkan. Maka selepas itu malaikat datang ke kawasan Lut dan memusnahkan kaum Lut kerana disebabkan dosa yang mereka lakukan, termasuklah isteri Nabi Lut sendiri. Isteri Nabi Lut sendiri telah dimusnahkan. Maka katanya hanyalah 13 orang yang beriman di rumah itu. Dan apabila ditolak isterinya, tinggallah 12 orang. Dan sebelum kejadian tersebut, malaikat mengatakan, wahai Lut, keluarlah daripada kawasan ini, berjalan terus waktu subuh nanti, jangan berpaling ke belakang, dan terus ke depan ke mana anda diminta pergi oleh Allah SWT, dan jangan sesiapa pun daripada kalangan yang beriman ini melihat apakah yang berlaku kepada kawasan kampung anda. Sebab kampungnya sebagaimana disebut dalam Al-Quran, aliha safilaha, Allah telah mengangkat yang atasnya dibalik ke bawah. Dan hari ini kesan arkeologi cukup menarik kalau kita pergi Laut Mati. Laut Mati ini kawasan yang paling rendah di dunia, sebab telah dicongkil dan berlaku gempa bumi. Dari segi sejarahnya dicatatkan bahawa di situ berlaku gempa bumi, dan kemudian datang dengan pelbagai apa yang berlaku pada kaum Nabi Lut ini. Gempa bumi yang besar berlaku, bagaimana yang dicatatkan oleh sejarah daripada catatan penduduk tempatan pula, bahawa kawasan itu dilanda gempa bumi dan dihujani oleh pelbagai batu ataupun wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Lalu kami telah hujankan mereka dengan tanah keras yang berapi. Dan oleh sebab itu kaum Nabi Lut telah musnah sama sekali. Lalu mereka dibawa, lalu kemusnahan ini telah menjadi tanda bagi mereka yang berfikir. Dan hari ini kalau kita pergi ke Laut Mati, kita dapati bahawa Laut Mati ini duduknya lebih rendah daripada paras laut, dan dia duduk berada 400 meter di bawah paras laut, dan dasar laut itu pula ada 400 meter pula daripada paras Laut Mati. Bermakna Laut Mati berada 800 meter di bawah paras laut, dan disitulah tempat yang paling rendah di dunia. Kira kalau kita baca dalam surah Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim, ghulibatir Rum fi adnal ardi, maka tentera Rom telah dikalahkan pada bumi yang paling rendah. Tentera Rom dengan tentera Parsi berlaku peperangan di kawasan Laut Mati pada zaman yang lebih lewat, pada masa hayat Rasulullah. Dan di situ Allah telah declare bahawa Rom dikalahkan di bumi yang paling rendah. Adnal ardi maksudnya bumi yang paling rendah. Dengan zaman setelah kita hari ini baru kita lihat memang kawasan itu paling rendah di dunia. Dan inilah satu mukjizat Al-Quran yang tidak diketahui oleh sesiapa ketika Al-Quran diwahyukan. Dan inilah yang memberikan satu impak kepada pengkaji-pengkaji di barat, yang mereka punya setelah dan mereka tahu bahawa di situlah bumi yang paling rendah. Dan kita kenang kembali bagi kawan yang daripada Petronas, kawan saya daripada Petronas yang pergi melawat kawasan Laut Mati ini, dia kata memang benar strata tanah, kawasan tanah ini ganjil di situ. Sebab yang sepatutnya fosilnya berada di dasar, tetapi ada berada di atas. Dan ini menunjukkan bahawa strata itu terbalik. Strata tanah itu ataupun lapisan tanah itu tidak dalam keadaan normal. Maknanya ada sesuatu yang tidak kena di situ. Itu bagi kalau kita lihat daripada kajian moden lah. Tetapi kalau kita banding dengan Al-Quran, Al-Quran mengatakan safilaha aliha safilaha, yang atas dibalik ke bawah, diterbalikkan. Maknanya strata tanahnya yang bawah ni berada di atas sekarang, yang atas duduk di bawah. Dan kalaulah kajian arkeologi dikaji di dasar tasik Lut ini, Laut Lut ini, kita yakin ada kesan-kesan arkeologi yang menarik yang belum lagi diterokai. Satu benda yang menarik ialah kajian moden hari ini, mereka pergi cari kawasan-kawasan di sekitar itu. Mereka dapati bahawa kawasan tersebut lain daripada struktur tanahnya berbeza, sebab dia warna putih. Dan bila mereka kaji, ada kibrit, ada tanah liat yang panas berbentuk hitam seperti batu. Kalau kita ambil seperti batu yang berkerikil, bekas hitam sebahagiannya, yang barangkali ini adalah yang disebut sebagai wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, yang disebut Al-Quran, kami curahkan ke atas mereka daripada tanah batu yang terbakar.
memang tanah itu terbakar. Kita lihat ada masih kesan lagi, dan ini dibawa ke museum dan dikaji. Mereka sedang mengkaji, dan hari ini kita lihat inilah kemajuan teknologi hari ini untuk melihat persamaan di antara apa yang ada di tampak lokasi kajian dengan perkhabaran wahyu yang yakin. Dan mereka ada mitos tertentu apabila berkaitan dengan isteri Nabi Lut. Sebab mereka mengatakan isteri Nabi Lut ini dimusnahkan dan ditukar menjadi patung. Ini Bible pula sebut, bukan kita dapat daripada sumber Islam. Tetapi mereka mengatakan ada satu patung di kawasan tersebut yang menyerupai seorang wanita. Dan di dalam sejarah Bible mereka mengatakan isteri Nabi Lut ini bertukar menjadi batu kapur ataupun garam kapur, disebut sebagai dan masih boleh dapat kita perhatikan bentuknya macam manusia, dan agak tinggi kita perhatikan gambar yang diambil. Dan benar kebenaran atau tidak ini wallahu alam, tetapi mereka mengatakan itulah isteri Nabi Lut. Dan kalau kita ambil intibar peristiwa ini, Nabi Lut adalah Nabi Allah yang diutuskan oleh Allah SWT. Istrinya yang duduk di bawah seorang rasul tidak dapat mencami keselamatannya. Dia boleh ingkar kata Nabi Lut. Demikian juga isteri Nabi Nuh. Begitu juga ananda Nabi Nuh yang sangat disayangi juga tidak beriman. Sebab kita tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kita sayangi, tetapi Allah yang beri hidayah. Berbeza pula dengan isteri Fir'aun, Asyah. Ia adalah seorang yang berada di bawah orang yang sangat zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Asyah beriman kepada Allah SWT dan berdoa supaya dia dibina istana, sebuah rumah dalam syurga. Dan oleh sebab itu ini menjadi iktibar. Kadang-kadang suami baik, istrinya sebaliknya. Dan anak juga kadang-kadang ayahnya baik, anaknya juga demikian. Apabila kita telah menjalankan amanah dan tanggungjawab kita dengan sempurna, maka kita di luar daripada kawalan kadang-kadang. Tetapi dengan syarat kita telah melakukan amanah dan tanggungjawab kita sepenuhnya, maka hidayah bukan usaha manusia. Yang kadang-kadangnya kita dapat ambil perhatian daripada isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh yang duduk di bawah Rasul pilihan. Nabi Nuh adalah Rasul ulul azmi yang terpilih, tapi istrinya tidak mampu untuk dia berikan iman. Walaupun kita sayang, kita tidak boleh memaksa kebenaran untuk diterima, hidayah untuk dimasuki dalam hati dan perasaan mereka. Itu adalah apa yang kita dapat lihat daripada ini. Dan kalau kita sambung sedikit lagi, banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam dunia ini. Dan kita lihat ada zaman moden ini juga, satu bandar berhatiran di situ, kawasan Italia dan juga Greece. Kita dapat lihat ada sebuah gunung, kawasan kampung nama Pompei. Saudara sedang mengikuti rancangan Temanu Islam, siaran dari Suara Islam, Kuala Lumpur. Mereka juga melakukan perbuatan yang sama dengan kaum Lut. Tiba-tiba gunung yang ada dekat mereka tu muntah secara tiba-tiba, pecah, gempa bumi, mengeluarkan lava dan menimbus mereka ketika mereka sedang melakukan perbuatan keji tersebut. Dan oleh sebab itu mayat mereka tertutup dalam lava kekal. Kita boleh lihat mereka duduk secara berapat-rapat sedang melakukan perbuatan keji tersebut. Ini dapat dibawa ke museum dengan rangka manusia yang disalut oleh lava. Dan ini berlaku di bandar Pompei yang dah berlaku pada zaman yang lebih lewat daripada Nabi Lut. Dan ini adalah di antara perkara-perkara yang kita harus ambil iktibar. Apabila kita melakukan keburukan, kita bimbang perkara yang tersebut akan berlaku, dan yang baik dan yang jahat semuanya akan menerima nasib yang sama. Dan inilah antara pengajaran yang kita sebut dalam perbincangan ini. Ini doktor ya, tertarik tentang laut mati. Dia ada dua perkara yang nak saya tanya tentang laut mati ni, doktor. Sebagaimana doktor telah nyatakan, tanah liat. Tanah liat tu sewaktu saya pergi ke sana tahun 1996, pihak pengusaha di Jordan, daripada tanah liat tu mereka membuat krim muka. Air yang ada di laut mati itu dia mengandungi 35% garam
Betul. Bermakna kita tidak boleh tenggelam apabila kita berenang di laut tu. Ya, sebab ketempatan lebih tinggi daripada ketempatan air biasa, maka kita yang ketempatan bandingannya adalah lebih kecil daripada mereka akan timbul lebih daripada laut. Dan tentang tanah liat tadi ialah daripada lumpur. Ya, itu. Tapi yang saya maksudkan tadi ialah tanah liat yang ada di atas daratan. Dia telah menjadi batu kerikil. Kalau kita lihat memang batu. Tetapi kalau kita perhati betul-betul, dia bukan batu betul-betul. Kita bimbang takut apa yang disebut sebagai saki-baki daripada sijil yang disebut dalam Al-Quran tadi. Tapi apakah yang benar itu adalah ataupun tidak, wallahu alam. Tetapi ada kesan bakaran yang banyak kawasan ini. Sekarang ditemui sangat banyak dan diambil sebahagiannya dibawa ke museum tertentu dan kita boleh dipertontonkan. Kita boleh lihat kesannya cukup menarik di situ. Dan ada juga larangan supaya kita tidak membawa balik kesan daripada tempat yang dimusnahkan Allah SWT. Walaupun air laut. Saya tidak pasti, tetapi katanya kesan-kesan yang mungkin berkaitan dengan kemusnahan tersebut. Mungkin juga kita boleh ambil iktibar apa yang berlaku di tsunami Aceh. Sebab saya melawat Aceh dalam 2 tahun lepas, dan apabila kita merhatikan ombak tsunami yang begitu ganjil berlaku, dia telah mengangkat sebuah batera, sebuah kapal besi yang besar 5 km daripada laut ke daratan, jatuh di atas perumahan. Saya pergi tengok kapal tersebut, luar biasa kekuatan arus yang membawanya, dan ini juga satu iktibar yang harus mengisahkan saya sendiri apabila saya merhatikan dengan kapal yang tak berapa ratus ribu tan itu boleh 120 ribu tan. Masya Allah. Dan itu adalah satu benda yang benar-benar saya saksikan, begitu jauh daripada pantai datang ke sini dan boleh melintasi rumah, banglo dan sebagainya, dan menghempak, dan sekarang sudah menjadi museum yang dilawati oleh pelbagai kaum di dunia datang untuk mengambil iktibar. Dan itulah satu peristiwa yang kita harus kenali kembali. Saudara, sekian yang sempat kita bersama menerusi Taman Islam. Saran dari